Berdasarkan World Health Organization, kesihatan mental ditakdirkan sebagai keadaan di mana seseorang individu berdaya tindak terhadap stres dalam kehidupan, dapat bekerja serta menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental saling berkait rapat dengan cara seseorang individu berfikir, bertindak, berinteraksi dengan orang lain. Kesihatan mental yang baik menghasilkan pemikiran yang waras, bernas dan rasional untuk menjalani kehidupan seharian. Dalam fasa remaja, remaja masih melalui proses perkembangan yang melibatkan perubahan fizikal, emosi, psikologi dan kognitif sehingga mereka mengalami krisis identiti dan mempengaruhi keupayaan dalam menilai perkara baik dan buruk. Stigma masyarakat yang beranggapan bahawa masalah kesihatan mental merupakan kelemahan atau kekurangan diri telah menyebabkan ramai remaja memilih untuk berdiam diri menahan penderitaan. Psikologi ialah kajian tentang minda dan tingkah laku manusia. Terdapat beberapa perspektif utama dalam psikologi. Perspektif biologi menekankan peranan otak, genetik dan hormon dalam mempengaruhi tingkah laku. Perspektif kognitif pula menumpukan kepada pemikiran dan bagaimana kita mentafsir sesuatu. Perspektif psikoanalisis melihat peranan minda bawah sedar dan pengalaman zaman kanak-kanak. Selain itu, perspektif behaviorism percaya bahawa tingkah laku dipelajari melalui ganjaran dan hukuman. Akhir sekali, perspektif humanistik menekankan kepada potensi diri dan keupayaan manusia untuk berubah dan berkembang. Semua perspektif ini membantu kita untuk memahami manusia secara lebih menyeluruh. Pada era globalisasi ini, kesihatan mental remaja sangat dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi. Remaja dari komuniti yang berpendapatan rendah lebih terdedah kepada tekanan akibat jenayah dan persekitaran yang tidak selamat. Selain itu, jaringan sosial yang kukuh seperti sokongan daripada keluarga, rakan dan guru sangat penting. Tanpa sokongan ini, remaja mudah berasa terasing dan tertekan. Tekanan akademik dan konflik dalam keluarga atau sekolah juga menyumbang kepada masalah mental. Namun, hubungan yang positif dan persekitaran yang selamat boleh membantu membina daya yang tahan. Kesimpulannya, kesihatan mental remaja sangat bergantung kepada interaksi antara individu dan struktur sosial di sekeliling mereka. Dalam dunia yang serba pantas hari ini, remaja semakin terdedah kepada pelbagai tekanan seperti tekanan akademik, konflik sosial dan pengaruh media sosial. Semuanya memberi kesan kepada kesihatan mental mereka. Tetapi, adakah kita sudah cukup bersedia untuk membantu mereka? Salah satu pendekatan yang terbukti berkesan ialah terapi kognitif tingkah laku atau CBT. Ia membantu remaja mengenal pasti pemikiran negatif dan menggantikannya dengan pemikiran yang lebih rasional dan positif. Kajian menunjukkan bahawa CBT mampu merawat tekanan, kebimbangan dan kemurungan. Sekolah boleh memainkan peranan penting dengan menyediakan program CBT melalui kaunselor terlatih. Remaja juga perlu dilatih untuk mengurus emosi. Teknik seperti pernafasan dalam, penulisan jurnal dan pengurusan stres boleh bantu mereka lebih tenang dan berdaya tahan. Pengurusan emosi yang baik membentuk daya tahan psikologi. Asas penting dalam menghadapi cabaran hidup. Didikan kesihatan mental atau program celik psikologi perlu dimulakan di sekolah. Ia bantu remaja memahami isu mental dan buang stigma terhadap rakan yang bermasalah. Ibu bapa juga memainkan peranan penting. Melalui program psikoedukasi, mereka boleh belajar menyokong anak-anak dengan lebih baik. Akhir sekali, akses kepada kaunseling perlu dipermudah. Ramai remaja takut untuk mendapatkan bantuan kerana stigma atau kekurangan kemudahan. Kesihatan mental remaja bukan hanya tanggungjawab individu tetapi tanggungjawab bersama. Dengan intervensi psikologi yang tepat dan sokongan berterusan, kita mampu membina generasi yang lebih kuat, sihat dan seimbang.
Kesihatan mental remaja bukan hanya bergantung kepada diri individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur dan persekitaran sosial mereka. Dari perspektif sosiologi, kita perlu membina masyarakat yang menyokong kesejahteraan psikososial remaja. Ketidaksamarataan sosial dan ekonomi memberi kesan besar kepada kesihatan mental remaja, terutama mereka yang tinggal di kawasan berpendapatan rendah. Oleh itu, dasar awam perlu memberi fokus kepada pendidikan berkualiti, akses kesihatan mental dan persekitaran komuniti yang selamat untuk semua golongan. Remaja yang terlibat dalam komuniti dan mempunyai hubungan sosial yang kukuh lebih cenderung untuk sihat dari segi mental. Program mentor-menti, aktiviti komuniti dan hubungan keluarga yang erat perlu digalakkan. Ini disokong oleh teori integrasi sosial Durkheim. Individu yang terasing lebih mudah mengalami tekanan psikologi. Kesimpulannya, penambahbaikan dari perspektif sosiologi menekankan bahawa persekitaran sosial membentuk kesihatan mental remaja. Masyarakat yang menyokong, adil dan inklusif akan melahirkan remaja yang lebih sihat dan kuat. Sebagai masyarakat, kita perlu peka dan tidak memandang rendah isu kesihatan mental kerana remaja hari ini adalah pemimpin masa depan negara. Kesihatan mental dalam kalangan remaja merupakan satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam bidang psikologi dan sosiologi kerana ia memberi kesan langsung kepada perkembangan diri, pencapaian akademik dan hubungan sosial remaja. Dari sudut psikologi, kesihatan mental merujuk kepada keadaan emosi, pemikiran dan tingkah laku seseorang individu. Remaja yang tidak mempunyai kemahiran mengurus emosi dengan baik berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental. Sementara itu, dari sudut sosiologi, persekitaran sosial seperti keluarga yang bermasalah, pengaruh rakan sebaya, buli, tekanan daripada media sosial serta stigma terhadap isu mental boleh memburukkan lagi keadaan. Oleh itu, penting untuk semua pihak termasuk ibu bapa, guru, rakan sebaya dan pihak berkuasa bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran yang menyokong kesejahteraan mental remaja. Program kesedaran di sekolah, bimbingan psikologi dan pendidikan emosi sejak awal harus diperluas agar remaja dapat membina daya tahan mental serta menghadapi tekanan hidup dengan lebih sihat dan positif. Kesimpulannya, kesihatan mental remaja adalah isu yang semakin serius dan perlu diambil perhatian. Daripada laporan ini, kita dapat melihat bahawa tekanan emosi, masalah identiti dan ketidakupayaan mengurus stres merupakan punca utama gangguan mental dalam kalangan remaja. Selain itu, faktor sosial seperti kurang sokongan, pengaruh rakan sebaya, dan tekanan dari sekolah atau keluarga juga menyumbang kepada masalah ini. Daripada soal selidik yang telah dijalankan, kebanyakan remaja mengaku pernah mengalami tekanan, kebimbangan atau kemurungan. Tetapi, ramai yang tidak dapat bantuan profesional kerana stigma dan kekangan akses kepada kaunseling. Ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran tentang kesihatan mental masih rendah. Justru, pendekatan menyeluruh diperlukan. Ini termasuk terapi seperti CBT, latihan pengurusan emosi, dan program literasi psikologi di sekolah. Sokongan sosial juga penting seperti melalui persekitaran yang selamat, sokongan keluarga, dan komuniti yang prihatin. Akhir sekali, kita semua perlu bekerjasama untuk membina sistem sokongan yang lebih baik agar remaja dapat membesar dengan sihat, sejahtera dan kuat menghadapi cabaran masa depan.